Assalamualaikum semua. Bersama Cikgu Azma dalam kelas Pendidikan Kesihatan tahun 1. Tajuk kita pada hari ini, jangan buli, elak buli. Kita lihat dulu apa itu buli. Menurut portal rasmi Kementerian Kesihatan, buli adalah perbuatan tingkah laku agresif yang berulang bertujuan untuk menyakiti individu lain dari segi fizikal, mental atau emosi. Ciri-ciri buli: yang pertama, niat bermusuhan; yang kedua, ketidakseimbangan kuasa; dan yang ketiga, berulang dalam tempoh masa tertentu. Baiklah, kita teruskan. Ada 4 jenis buli. Yang pertama, buli fizikal, melibatkan memukul, menendang, mencuri, menyembunyikan atau merosakkan harta benda orang lain, atau memaksa mangsa buli melakukan perkara yang tidak diingini. Okey, contoh, kamu menyembunyikan bekas pensel kawan kamu, itu dah dikira sebagai buli. Okey, merosakkan buku kawan kamu, itu juga dikira sebagai buli fizikal. Ataupun kamu memaksa kawan kamu melakukan sesuatu yang tidak disukai, jadi itu dikira sebagai buli. Okey, seterusnya yang kedua, buli lisan atau percakapan. Dilakukan dengan percakapan seperti mengusik atau menghina, menyebarkan kabar angin atau fitnah, mengancam dan mengejek orang lain. Okey, contohnya kamu ejek kawan kamu kurus, kamu mengejek kawan kamu gemuk, itu dikira sebagai buli lisan. Ataupun kamu mengejek nama kawan kamu, mengejek nama bapa kawan kamu, itu juga dikira sebagai buli lisan dan salah. Okay, kamu tidak boleh membuli orang lain, sama ada dari segi percakapan atau lisan, buli mental, buli fizikal, bertumbuk dan sebagainya tu. Okay, seterusnya, buli yang ketiga, buli berkaitan hubungan. Okey, buli yang dilakukan dengan niat untuk membuat seseorang berasa terpinggir atau ditolak, seperti dengan keengganan untuk bercakap dengan seseorang atau menggalakkan orang lain untuk membuli dalam beberapa cara. Contoh, kamu mengajak rakan kamu si A ni untuk tidak berkawan dengan kawan kamu si C, contohnya. Itu juga dikira sebagai buli berkaitan hubungan. Jadi, kamu ajak kawan-kawan kamu pulaukan seseorang rakan kelas kamu, itu dikira sebagai buli hubungan. Kita teruskan dengan buli yang keempat, iaitu buli cyber yang sering berlaku sejak kebelakangan ini. Buli cyber ialah buli melalui penggunaan teknologi seperti email, mesej segera, laman rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter dan sebagainya, mesej teks dan telefon bimbit untuk mengganggu, mengugut, memalukan atau menyasarkan orang lain. Okey, contoh kamu buat email ataupun mesej dalam media sosial mengatakan kawan kamu memfitnah kawan kamu yang bukan-bukan, jadi menyebabkan kawan kamu terkesan rasa malu, kecewa dan sebagainya. Itu dikira sebagai buli cyber. Okey, jadi cikgu harap perkara ini tidak berlaku dalam kalangan kamu semua, sebab cikgu tahu kamu semua murid-murid yang baik, pelajar-pelajar yang pintar dan tidak suka melakukan kesalahan disiplin.
kita tengok buku teks muka surat 88. Tajuk jangan buli, elak buli. Perbuatan buli memberikan kesan kepada pembuli dan mangsa buli. Baik, kita tengok kesan kepada pembuli. Rasa sombong, suka mendera, boleh dikenakan tindakan disiplin. Ini jika murid itu pembuli. Dia akan rasa sombong, rasa megah, rasa bangga diri sebab dia dapat membuli orang lain. Sikap ingin suka mendera kawan-kawan yang lain yang lebih lemah daripadanya. Jadi kesan yang seterusnya ialah boleh menyebabkan kamu dikenakan tindakan disiplin. Itu kesan kepada pembuli. Kesan kepada mangsa buli pula. Mangsa buli biasanya suka bersendirian sebab risau dan takut dengan ancaman daripada pembuli. Rasa rendah diri. Rasa rendah diri menyebabkan rasa tiada keyakinan diri. Sentiasa berada dalam ketakutan. Mangsa buli biasanya akan diselubungi rasa takut, bimbang, risau. Jadi ini mendatangkan kesan yang tidak baik kepada mangsa buli. Kita tengok di bawah, buli menyakitkan hati seseorang dengan perbuatan dan perkataan. Menyakitkan hati ataupun menyakitkan fizikal, tubuh badan. Pembuli ialah orang yang membuli orang lain. Mangsa buli pula ialah orang yang dibuli oleh pembuli. Ini ialah kesan buli kepada pembuli dan kesan buli kepada mangsa buli. Baik, kita teruskan dengan buku teks muka surat 89. Jika kamu diajak membuli atau dibuli, kamu perlu membuli dan dibuli. Apa tindakan yang perlu kamu lakukan? Kalau kawan kamu ajak kamu membuli seseorang, kawan kamu, ataupun kamu dibuli jadi mangsa buli, apa tindakan yang kamu perlu lakukan? Yang pertama, berkata jangan ganggu saya dengan tegas. Kamu perlu berani. Yang kedua, memaklumi guru. Maklumkan kepada guru. Kalau berlaku di sekolah, maklumkan kepada guru apa yang berlaku pada kamu. Siapa yang ajak kamu membuli ataupun siapa yang membuli kamu. Seterusnya, beritahu ibu bapa. Kalau di rumah ataupun kejadian berlaku di sekolah, kamu boleh maklumkan kepada ibu bapa apabila berada di rumah nanti. Maklumkan, beritahu mereka apa yang berlaku kepada kamu. Jika kamu berada dalam situasi di tempat yang tiada guru, tiada ibu bapa, apa yang perlu kamu buat ialah beredar daripada situasi buli itu dengan segera. Kamu boleh larikan diri ataupun pergi cari tempat yang ada orang lain yang boleh bantu kamu ataupun boleh menyebabkan pembuli itu ketakutan. Berkata jangan ganggu saya. Berkata jangan ganggu saya, cikgu dah sebutkan tadi. Jadi itu 4 langkah untuk cara mengelakkan kamu diajak membuli atau kamu dibuli. Jadi cikgu harap hentikan buli jika berlaku dalam kalangan kita semua. Dengan itu sekian sahaja daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.